Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning class. Untuk pagi ni kita akan bincang tutorial 13 tapi saya fokus kepada section A. Alright, saya nak respon kepada soalan Faiz Faiz ada tanya saya soalan macam mana nak dia minta saya explain tutorial 12 soalan number 5B. Okey, so saya explain di sini supaya ramai yang dapat maklumat lah. Okay, saya akan explain sebelum kita bincang soalan 13A. Dan ada juga yang tanya saya, dalam nota tu you need to do some changes, correction untuk degree of freedom untuk temperature lebih daripada 750 Kelvin tu. Ada kesilapan kat situ kan? Okay, follow kepada total degree of freedom tu. Yang 9 tu dibuat 6/2 if I'm not mistaken. So change that one to 9/2 KT lah. Alright, ni soalan Faiz hari tu Number 5B. Number 5B chapter 12. Okay, dia minta saya terangkan yang ni lah yang saya duk cerita tadi. Cross sectional area of capillary tube of a glass thermometer is 0.015 millimeter cube, right? And then given here the volume of mercury is 0.25 centimeter cube at temperature 20 degrees Celsius, and then determine the height of the mercury that will rise at temperature 40 degrees Celsius. And given the coefficients of volume expansion of mercury is 1.8 times 10 to the power of -4 per Kelvin. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak selesaikan, kita kena cari ketinggian pada temperature 20 dulu. Okay, so kita kena cari ketinggian pada temperature 20 degree Celsius. So macam mana kita nak tentukan? Alright. Capillary tube, bentuk capillary tube commonly bentuknya macam mana? It is a cylindrical kan? A very thin, small cylindrical. Okay? Itu kita punya bentuk bagi capillary tube. Okay, termometer Kalau kita tengok termometer adalah instrumen ataupun alat yang kita akan gunakan untuk menentukan suhu kan? Suhu sesuatu jasad lah. Okey, jadi biasanya kalau kita demam pun macam itulah, untuk menentukan tahap demam kita tu kita menggunakan that one is yang bukan digital lah, yang manual tu kita masukkan termometer, letak di bawah lidah tu, kita boleh tengok berapakah bacaan suhu badan kan. So kalau termometer tersebut berada di suhu bilik, dia akan tunjuk nilai bagi suhu bilik lah. Maksudnya memang temperature tu dah ada ketinggian pun. Sebab apabila dia berada di dalam bilik, dia akan indicate bacaan suhu bilik. So apabila kita letakkan di bawah lidah, dia akan indicate bacaan bagi suhu badan. So kita akan nampak perbezaan di situ, bacaan suhu bilik berapa, bacaan suhu badan berapa. So nampak perbezaan. Sama juga dengan kes ni. Kes ni dia nak tengok berapakah peningkatan kenaikan tersebut apabila temperature tu dah berubah daripada 20 kepada 40. Okey. So kita buat macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Ya, tadi saya kata kita kena cari ketinggian awal dulu. Ketinggian mercury sebelum dia bertambah suhu tu. Pada suhu asal mula-mula, pada suhu mula-mula is 20 lah. Okey. Alright, degree of freedom yang ni yang tanya saya. Sekejap yang saya minta betulkan tu. Yang ni 7/2 KT dengan 9/2 KT ni. Betulkan dalam nota kuliah tu dia tak betul wrong typing kat situ. Okey. So untuk selesaikan tadi, pertama sekali kita kena tentukan ketinggian asal mercury. Ketinggian asal mercury pada temperature 20. Okey, saya put kat sini at temperature 20 degree Celsius.
Katakan, okay, kita ada capillary tube. Okay, tube capillary ni bentuk macam ni lah. Okay, so dekat dalam ni ada small tube. Atau kita panggil dia sebagai capillary tube. Small tube. Yang mana dalam small tube ni ada mercury. Okey, katakan mercury kita, okey, ambil orange color lah. Okey, katakan ini kedudukan ketinggian mercury kita. Okey, dan kita let's say kita rendam mercury ni dalam bikar, yang mana suhu di dalam bikar ni adalah 20. Okey, kes yang pertama. Right. And then kita tambah suhu. Apabila kita tambah suhu, saya ambil yang ni semula. Let's copy this one. Okay, kita dah tukar dah yang ni 40. Mercury kita pun akan lagi tinggi lah. Okay, mercury kita ni akan lagi tinggi. Berlaku expansions of volume for a mercury. Okay, so kalau saya tengok takat asalnya inilah ketinggian asal. Okay, so apabila kita dah increase, ini adalah ketinggian baru kita lah, pertambahan ketinggian, bukan ketinggian baru. Ketinggian baru kita akan ambil daripada bawah ke atas. Dia nak berapakah H tersebut, berapakah kenaikan pada mercury tersebut apabila temperature dah berubah kepada 40 degree Celsius. Okey, jadi sekarang ni kita cari ketinggian ni dulu. Nak tak nak, you have to determine this height. Ketinggian saya put sebagai initial height, HI. Okay, so macam mana kita nak cari ketinggian height ni? Sebab dia bagi volume di sini adalah sama dengan 0.25. 0.25 cm cube tu saya tukar kepada meter cube. So darab 10 kuasa negatif apa? If I change that one to meter cube. 2. Tak boleh kuasa 2 sebab dia kuasa 3 kan. Ingat tak yang saya explain? Kalau kuasa 3 maksudnya dia darab 3 kali. Sentimeter, darab sentimeter, darab sentimeter. So setiap sentimeter tu kuasa negatif 2. Jadi kalau kita repeat 3 kali, 10 kuasa negatif 2 darab 10 kuasa negatif 2 darab 10 kuasa negatif 2. Asas yang sama, indeks tu kita boleh. Kalau kita ada nombor asas yang sama, indeks tu kita boleh tambah. kita boleh tambah. So kita tambah jadi berapa? 2, negatif 2, tambah negatif 2, tambah negatif 1, negatif 6. Yes. Okay, so kita tak, kalau buat negatif 2, maksudnya unit tu is sentimeter. Sekarang ni sentimeter padu. Sentimeter padu, maksud sentimeter padu tersebut adalah sentimeter darab 3 kali. Sentimeter darab sentimeter darab sentimeter. Jadi kalau sentimeter 10 kuasa negatif 2. Another sentimeter darab 10 kuasa negatif 2. Another sentimeter darab 10 kuasa negatif 2. So asas sama, indeks kita boleh tambah. So negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 will be negatif 6. Okay, so selain daripada tu dia bagi the cross-sectional area of the capillary tube adalah, cross-sectional area is nilai A adalah 0.015. 0.015, yang ni dia bagi dalam millimeter square. So kalau millimeter square darab 10 kuasa berapa ni? Change that one to meter square.
What do you think? Milimeter 10 kuasa berapa? If change to meter. 1 millimeter is equal to berapa? 1/10 kuasa berapa? Meter. -3. Negative 3. Yes, negative 3. So now is millimeter cube. Sorry, millimeter square. If millimeter square, darab 10 kuasa negatif berapa sini? 6. Yes, good. Negatif 6 lah. Okay, kita tambahlah. Negatif 3 tambah negatif 3 will be negatif 6. So how we determine the height? If we know the volume and we know the cross-sectional area. Tadi saya kata bentuk capillary tube tersebut adalah bentuk silinder. Jadi kita kena ambil equation bagi volume untuk silinder. Volume untuk silinder, volume adalah sama dengan cross-sectional area darab dengan L. Okey, silinder silinder bentuk macam ni. Okey, ini adalah cross-sectional area A. Okey, ini adalah ketinggian dia, L. Jadi untuk kita dapatkan volume dalam ni, kita guna formula volume lah. So volume equal to A darab dengan L. So daripada sini, sebab ini adalah volume initial, alright, A size of capillary itu tidak berubah. L ni L initial lah kita akan cari. So daripada sini, gantikanlah. Untuk dapatkan nilai A sebenarnya sama dengan V initial bahagi dengan L initial. So awak ambil 0.25 darab 10 kuasa negatif 6 ni bahagi dengan 0. Nak A pula. Kenapa nak A? Kita nak L. Okay, sorry. Kita nak height tadi kan? Sebab A is already given. So kita nak dapatkan L initial is equal to V initial bahagi dengan A. So gantikan V initial kita adalah 0.25 tadi darab 10 kuasa negatif 6 bahagi dengan A 0.015 darab 10 kuasa negatif 6. So daripada sini awak akan dapat L initial kita tu berapa meter ketinggian dia. Okay. Right, nanti awak cari yang ni Kita cari yang ni berapa. Selepas tu kita nak dapatkan volume yang baru. Semasa 40 degree telah berlaku thermal expansion, telah berlaku volume expansion. Okay, thermal expansionnya adalah volume. Okay, so kat sini dia menunjukkan pengembangan dari segi volume. So macam mana kita nak dapatkan nilai volume at 40 degree ni? Nak dapatkan nilai volume at 40 degree, kita ada formula tu. V equal to V naught 1 plus gamma delta T. Alright, okay. So kita ada yang ni. V sama dengan V naught 1 plus gamma delta T. So equation ni saya ambil daripada equation thermal expansion. Okay, thermal expansion ada 3 kan. Kita ada linear, kita ada area, kita ada satu lagi linear, area, Volume. Volume. Okay. So kalau linear ni, kita ada L equal to L naught 1 plus alpha delta T. Kalau area, kita ada A sama dengan A naught 1 plus beta delta T. Kalau volume, kita ada V is equal to V naught 1 plus gamma delta T. Tengok hubungan dua ni. Kalau beta, beta sama dengan 2 alfa. Kalau gamma, gamma sama dengan 3 alfa. Okay. So saya ambil yang ni lah sebab dia berubah volume kan. So saya akan ambil equation bagi volume expansion untuk dapatkan volume akhir. Okay.
So kita ganti, nak dapatkan volume akhir V0 kita ambil V pada suhu awal tadi, pada suhu 20, which is 0.25 darat 10 kuasa negatif 6. Okay, so lepas tu kita darab dengan 1 tambah coefficients of volume expansion bagi mercury dia dah bagi dah 1.8 daripada soalan tu. Guna je 1.8 darat 10 kuasa negatif 4. Perubahan temperature daripada 20 ke 40. Jadi perubahan temperature kita ambil final temperature tolak dengan initial temperature. So daripada sini kita akan dapat volume akhir. Dah dapat volume akhir. Okay, next step yang kita kena buat adalah kena cari L final, ketinggian final. Macam mana nak cari L final? Guna tadi juga. L final sama dengan V final bahagi dengan cross sectional area bagi capillary tube. So awak akan dapat L final dalam unit meter. So dia nak dapat rise ketinggian. Berapakah mercury tu menaik? So kalau kita nak dapatkan delta L tadi ataupun H tadi, sebab saya tandakan dengan H. Okay, delta L kita tu sebenarnya sama dengan H, which is equal to L final tolak dengan L initial. So awak akan dapatlah ketinggian mercury. Okay, kadar kenaikan ketinggian bagi mercury selepas temperature tu bertambah menjadi 40 degree Celsius. Okay, Safwan, boleh faham this one? Can you understand? Boleh, sir. Okay, good. Okay, so ini untuk soalan number 5B, tutorial 12. Okay, so sekarang kita akan pergi kepada tutorial kita yang ke-13. As I mention tadi, saya akan bincang tutorial 13 section A, lepas tu section B, saya dah record, nanti saya akan share link. Okay, pukul 9 nanti saya akan share link tersebut. Nanti kita off mic, awak boleh tengok video tersebut lah. Yep. Sorry. Tutorial 13 tadi, dah buka lah. Okay. Kita tengok kepada soalan tutorial 13, gas law. Saya pergi kepada section A dulu. Okay. Right, based on this question, dia minta which of the following graph represent the Gay-Lussac law? Okay, which one is represent? Okay, so kita ada 3 law kan? Kita ada Boyce. Tebal sangat. Alright. So kita ada Boyce, kita ada Charles dan kita ada Gay-Lussac lah. Kita ada Boyce, Charles dengan Gay-Lussac. Okay. Boyce apa yang constant? Temperature kan? Charles? Charles apa yang constant? Pressure. Okay, pressure. Okay, dan yang ni volume lah. Sebab kita akan guna 3 parameters ni lah untuk gas. Yes, pressure dengan volume. So kita akan tengok 3 parameters ni. Okay. Yang constant temperature untuk Boyce, pressure untuk Charles, lepas tu volume untuk Gay-Lussac. Okay, so sekarang ni untuk Boyce, kita tahu Boyce, pressure dengan volume dia akan berkadaran songsang lah. Okay. Yang dua ni dia akan berkadaran terus
directly proportional. Yang mana kalau yang ni pressure constant, volume akan berkadaran terus dengan temperature. Kalau yang ni volume constant, pressure berkadaran terus dengan temperature. Okey, jadi dia tanya untuk galon Z. Galon Z kita tahulah pressure berkadaran terus dengan temperature. Kita cari graf yang menunjukkan pressure, yang ni bukanlah sebab volume dengan temperature. Yang ni pressure, temperature, okey. We check that one first. Yang ni pun bukan pressure volume, yang ni volume temperature, bukan. Okay, so the correct one is actually P for question number 1. Okay, just identify the graph based on the law given. Okay, so kita pergi kepada B, soalan nombor 2, sorry. Okay, for question number 2 here, given here, which of the following statement is not true for kinetic theory of gases? Okay. What do you think? The pressure of the gas depends on the average value of the square of the speed of the molecules. The temperature of the gas is proportional to the average kinetic energy of the molecules. Then for the gas of diatomic molecules, the average translational kinetic energy per molecules is 5/2 kT. Then each degree of freedom is associated with an amount of energy given by half kT. Okay, so yang ni, the temperature of the gas is proportional to the average kinetic energy. So maksudnya apabila temperature bertambah, kinetic energy juga akan bertambah. What do you think? The statement for B, is it correct? Temperature increase, kinetic energy also will increase. Yes. Correct kan? Okay. So, number 2 is correct. Number 2 pula. B is correct. The statement is correct. The pressure of the gas depends on the average value of the square of the speed of the molecules. So, kita ada PV equal to 1/3 nm VRMS square. Yang mana VRMS square ni sebenarnya adalah square root mean square kuasa 2. Okay. VRMS tu adalah punca kuasa 2 bagi kuasa 2 purata volume bagi setiap gas. Okay. Jadi what do you think? Is it correct? The pressure of the gas depends on the average value of the square of the speed of the molecules. Pressure depends on this one. Average square of the speed. Is it correct? Betul. Yes, betul juga. Yes, betul. So number pilihan A ni pun betul, pilihan B betul. Ada 2 lagi pilihan. Okay, for a gases of diatomic. Diatomic, it consists how many molecules? Diatomic. 2, yes, 2. So kalau 2, hari tu kita dah tengok kalau 2, saya kecilkan sikit. Okay. If we have y-axis dekat sini, x-axis dekat sini, z-axis dekat sini. Okay, katakan molekul itu berada di sini. Okay. So one more here. Okay, kita ambil untuk diatomic macam ni. Dia berada pada paksi Y. So kalau dia berada pada paksi Y, alright, kita ada 3 keadaan kan? Okay, satu keadaan apabila temperature, so dia kata degree of freedom depends on the temperature. So temperature yang pertama kita ambil berapa? Kurang daripada 250 Kelvin. Itu temperature yang pertama lah.
Temperature yang kedua kita ambil berada di antara 250 Kelvin sehingga 750 Kelvin. Okey, temperature yang ketiga temperature ni lebih besar daripada 750 Kelvin. Okey, cuba tengok pada temperature 250 berapa nilai degree of freedom kita? So saya patah balik kepada slide yang degree of freedom. Sekejap ya. Saya patah semula kepada slide degree of freedom. Okey, yang ni. Okey. Pada suhu 250. Okey, what kind of degree of freedom yang kita ada untuk diatomic? Sekarang ni refer kepada diatomic sebab soalan tu 3/2. 3/2. 3/2 tu 3 daripada mana? Daripada siapa? 3 tu is from Daripada translation. Yes, daripada translational. Okey, cuba kita tengok pada temperature 250 dengan 750 untuk diatomic. Okey, berapa kita ada jumlah degree of freedom sekarang ni? 5/2. 5/2. 3 daripada translational, 2 lagi daripada Rotational. rotational. Okey. So kita tengok 750 Kelvin. 750 Kelvin ada berapa degree of freedom? 7/2. 7/2. Okey, ada 7/2. 7/2, 3 daripada translational, 2 daripada rotational, 2 lagi daripada vibrational. Okey, so sekarang ni cuba tengok kepada yang saya bulatkan dengan warna merah. Yang saya bulatkan dengan warna merah. Okey, translational pada temperature 250 hingga 750 berapa translational? Translational sahaja. 3 kan? Okey, maksudnya walaupun temperature berubah 250 ke 750 ataupun lagi besar daripada 750, translational cuma ada 3. Okey, yang berbeza sekarang ni adalah apabila temperature lebih daripada 250 lah, dia berada di antara 250 dengan 750 Kelvin, ada berlaku pertambahan 2 lagi degree of freedom daripada rotational. Okey, kalau temperature lagi besar daripada 750 akan berlaku 2 lagi pertambahan degree of freedom daripada vibrational. Okey, so ingat tadi 3, 2, 2. Berlaku pertambahan 3 translational. Mana-mana temperature dah ada translational sebanyak 3. Okey, patah balik kepada soalan kita. Dia bagi for degree of freedom's molecules, the average translational kinetic energy. Dia fokus kepada translational. Translational pada setiap temperature tadi ada berapa? 3. Translational? 3. Pada temperature ni 3, pada temperature ni 3, pada temperature ni 3. Jadi dia bagi berapa sini? 5/2. Kalau 5/2 tu dah termasuk apa? Rotational. Yes, rotational. Jadi betul tak statement C ni? Salah. Salah. Okey, so statement C ni tidak betul. Sebab kalau dia bagi 3/2 KT, this statement will be correct. Okay? Alright. So untuk case D, each degree of freedom is associated with the amount of energy given by 1/2 KT. Alright. Yang D ni pun I have explained that one before when I've explained on equipotential of energy. Ni saya bagi ni. Awal-awal lagi saya bagi ni. In the cloud here. Okay, dia kata principle of equipotation of energy. The mean average kinetic energy of every degree of freedom of molecule adalah sama dengan 1/2 KT. Okay. Okay, maksudnya kalau kita ada 3 degree of freedom, so setiap degree of freedom tu dia punya mean kinetic energy adalah 1/2 KT. So kalau dia ada 3, 3/2 KT. Kalau dia ada 5, 5/2 KT. Yang mana saya dah explain that one dalam ni lah, dalam table ni. Okay. So D tu betul. Setiap degree of freedom
Okay, the mean average kinetic energy associated with the degree of freedom adalah 1/2 kT. Okay, number 2 done. We straightway go to number 3. Alright. Which of the following is not valid assumptions of kinetic energy of the gas? Okay, so we have 7, 7 assumption. You just can refer to the 7 assumption make for the kinetic theory of gases. Okay, kita tengok. The first one, A, the gas molecules are constantly in free and random motion. What do you think? Betul ke tak betul ni, Wan? Yes. Yes, betul. Dia kata gas tu boleh bergerak secara freely, randomly and haphazardly. Kalau kita tengok kepada list of kinetic theory of gases, the time between collisions of molecules is negligible compared with the times of collision between molecules. Alright. What do you think this one? Kita cari yang betul dulu lah, sebab dia tanya yang which of is not valid kan. So kita cari yang betul dulu. Yang kita rasa betul. The collision between the gas molecule with each other and the walls are elastic. What do you think? Pelanggaran molecules di antara molecules dan dinding-dinding tu adalah secara elastik. Betul tak? Betul. Yes, betul. Alright, good. Okay, then the force between molecules are negligible except during the collision. Intermolecular forces tu dia ignore kan? Yes. Okay, so the D statement is also correct. Correct. Yes. B tak betul. Kenapa B tak betul? Can you spot the mistake of the statement, of the answer given? Compared with the time of collision. Yes, compared with the times of collision. Sebenarnya sepatutnya dia compared with the times of the time between collisions of molecules is negligible compared with the times of collision between molecules. So it repeated, mention the same thing kan? Okay, the time between collision of molecules is negligible compared with the times of collision between molecules. Okay, okay, so maksudnya that one is actually repeating the same thing. Okay, ni the B is not correct. So the correct one, A, C, D. So the answer disebab diminta not valid, the B is the statements not valid for kinetic theory of gases. Okay, so number 4. A degree of freedoms of diatomic. Okay, diatomic 2 diatomic 2 tadi. Macam tu. At temperature 100 Kelvin. 1000 Kelvin here is temperature greater than 750. Okay, so kita kena rujuk kepada tables yang ketiga. So how many degree of freedom do diatomic have at this temperature, 1000 Kelvin? It begin with 3 and then akan berlaku pertambahan 2 rotational, berlaku pertambahan 2 lagi daripada vibrational. So yang ni temperature ni dah ada 3 kan? Dah ada translational, dah ada rotational, dah ada vibrational lah. Okay, translational berapa tadi? 3 kan? 3. Rotational? 2. Vibrational? 2. So all together is? 7. So the answer will be 7. Okay? Jawapan kita 7. We have 7 degree of freedom. Okay, number 5. For an ideal gas, the energy associated with each degree of freedoms of molecules is equal to. Alright, baca statement betul-betul. Dia bagi molecules. Kalau molecules, kita guna apa? Kita ada 2 kan? nRT, ingat tak? PV, ada 2 formula ni. PV sama dengan nRT. Satu lagi PV sama dengan nKT. Sorry, N besar. Okey, yang mana satu molekules? R ke K? R, cuba tengok R ni. N ni adalah bilangan apa ni?
N in the formula bilangan apa? N kecil. It is Mol. bilangan mol. So kalau bilangan mol, R ni kita akan gunakan untuk mol. Kalau N besar ni adalah bilangan molekul. So yang ni kita akan guna K. Jadi dia tanya molecules. Kalau molecules kita kena pilih yang ada sebutan K. Okey, yang ada sebutan K maksudnya dua ni kita dah tak nak. Dua ni kita tak nak sebab itu dalam sebutan mol. So dia sama ada 1/2 kT ataupun 3/2 kT. Baca balik statement kita. Soalan kita, for an ideal gas, the energy associated with each degree of freedom. Setiap degree of freedom, dia punya energy dia berapa? The energy associated with each degree of freedom, 1/2 kT ke 3/2 kT? 3/2. Sure that one? 3/2? The energy associated with each degree of 1/2. freedom. Each degree of freedom 1/2. So kalau dia ada 3 degree of freedom baru dia akan jadi 3/2. Tapi soalan tu dia kata for each degree of freedom, bagi setiap degree of freedom. So bagi setiap degree of freedom, energinya adalah sama dengan 1/2 kT untuk molekul. Kalau dia tukar yang ni di statement freedom for a mole, ditukar yang ni jadi daripada ni mole, dia tukar ni. So jawapan kita tak boleh 1/2 kT lah, kita kena ambil 1/2 RT. Okay, that one is for number 5. Number 6. The hydrogen gas has 3 degree of freedom at temperature 50 Kelvin. Okay, hydrogen diatomic, polyatomic or monoatomic? Kita kena pasti dulu. Hydrogen gas. What do you think? Hydrogen. It is a gas. Diatomic. So it is H2 kan? Okay. Has 3 degree of freedom at temperature 50 Kelvin. Okay. And 5 degree of freedom at temperature 300 Kelvin. Which of the following statement is correct? Okay. Hydrogen is in liquid form at temperature 50 Kelvin. Hydrogen is a gas or hydrogen is a liquid? Gas. Gas. Okay, so dia bagi statement liquid. Hydrogen is a form of gas. Salah lah. The hydrogen is a monoatomic or monoatomic. Can hydrogen change from monoatomic to diatomic and to polyatomic? Tak boleh. Okay, so tak boleh. So this one is incorrect as well. How about C? Hydrogen molecule only has translational kinetic energy at temperature 50 Kelvin. Salah. Salah juga. Alright, ini salah juga. D. Hydrogen molecule only has translational and rotational kinetic energy at temperature 50 Kelvin. Correct. That one is correct. Are you sure that one is correct? Baca betul-betul that statement. Okay, saya bagi. Mula-mula tadi untuk diatomic, temperature yang pertama, temperature 1, temperature 2, temperature 3. Temperature pertama kita kata 250, kecil daripada 250 lah. Yang ni lagi kecil daripada 250. Yang ni 250 sehingga 750. Yang ni lagi besar daripada 750 Kelvin. Okey. Masa temperature 1 which is bawah 250 ada translational sahaja which is 3. Kat sini ada berapa? Ada apa? Translational dengan Rotational. Berapa sini? Sini 3, sini 2. 2. Dekat sini ada translational, rotational dengan vibration. Okey, so kita ada 3, sini 2, sini 2 kan? Okey, cuba tengok kalau awak kata D ni sebagai jawapan awak, hydrogen molecule dah tak betul dah. That statement is not correct.
Okey, dia sepatutnya hydrogen molecule has translational sahaja kan pada temperature 50 Kelvin kan? Yes. Yes. So, kalau yang ni yang betul. Kalau yang ni macam mana statement ni kita boleh betulkan? Hydrogen molecule has only translational and rotational kinetic energy at temperature. 250 Kelvin. Yes, between that range lah, between that range. Maksudnya dia boleh letak 300 Kelvin ke, 350 Kelvin ke, 400 Kelvin ke, that one will be correct. Okay, sebab dia mesti berada di antara 250 Kelvin sehingga 750 Kelvin. Okay. Right, number 7 is just spot the equation for root mean square velocity. Okay. So kalau sebelum ni kita kata I give the examples in the tutorial before, we have 3 molecules of gas. Yang pertama, because gas are able to travel randomly, suka hati dia je, dia nak travel ke mana, dia boleh collide di antara molekul, dia boleh collide dengan dinding pun tak ada masalah. Jadi kita ada V1, V2, V3. Okey, jadi untuk kita tentukan velocity bagi gas ni, velocity bagi setiap gas ni is not useful. Biasanya kita akan guna mean ataupun root mean square velocity. So macam mana kita nak dapatkan nilai root mean square velocity? Kita kena cari nilai velocity square bagi semua velocity of the molecules yang terkandung dalam sampel tersebut. So kita ada 3, so kita ada V1, kita kuasa 2kan, tambah dengan V2, kita kuasa 2kan juga, V yang ketiga tu pun kita kuasa 2kan juga. So ini kita dapat dia sebagai V kuasa 2 total lah. Right, jadi kalau kita nak dapatkan nilai root mean square VRMS, kita akan ambil punca kuasa 2, V total kuasa 2 tadi bahagi dengan bilangan molekul yang ada dalam gas tersebut. So V total kuasa 2 adalah sama dengan yang ni lah. Kita boleh gantikan dengan V1 kuasa 2 tadi, tambah dengan V2 kuasa 2, tambah dengan V3 kuasa 2. Bahagi dengan numbers of molecules. Ini equation yang kita akan gunakan, basic equation yang kita akan gunakan untuk menentukan nilai V root mean square. Instead of equation yang biasalah, punca kuasa 2, 3 kT per 3 kT per N semua tu kita boleh gunakan juga untuk dapatkan nilai V root mean square. Jadi kita pilih yang sesuai lah. Dia sebenarnya punca kuasa 2, V1 kuasa 2 tambah V2 kuasa 2 tambah dengan Vn kuasa 2 bahagi dengan N. So this one, yang ni. Okay. Yang ni tak betul sebab dia kuasa 2 sekali lagi, salah. Yang ni 1 per N ni dia keluarkan, dia N sepatutnya berada di dalam punca, bukan di luar punca. Okay, yang ni tak ada kuasa 2, yang ni tak ada kuasa 2 pun salah. Yang ni ada kuasa 2 tetapi N berada di luar punca kuasa. So the number 7 will be B lah. They just only spot the correct question to determine the root mean square value. Alright, and then last one, number 8. Right, if the average molecular kinetic energy for monoatomic gas is K, so the average molecular kinetic energy for polyatomic gas, okay, is what? Kat sini dia tak bagi temperature berapa ni. Okay, so kalau dia tak bagi temperature berapa ni, kita ambil general temperature lah. General temperature ni maksudnya kita ambil temperature, room temperature. Okay, room temperature. So room temperature biasanya berapa? 27 kan? 27 degree. So kalau 27 degree tambah dengan 273, change to Kelvin, kita akan dapat berapa Kelvin ni? 300 Kelvin lah. So dia dalam 300 Kelvin.
Okay, so if the molecular kinetic energy for monoatomic gas is K, the average molecular kinetic energy for polyatomic gas is how many K? Twice of the average, half, twice of K given 1/2. One and half of average molecular kinetic energy for diatomic gas. 1/2 of the average for the monoatomic gas. Okay. Ada lagi tak jawapan selain daripada yang tu? Monoatomic refer to the monoatomic tau. Sir, Yep. kalau monoatomic maksudnya dia separuh daripada diatomic lah kan? Dia separuh daripada diatomic, tapi soalan ni dia minta untuk ya ke separuh? Okey, kejap. Seperti saya kata tadi, kita ambil untuk 300 Kelvin kan. So untuk 300 Kelvin, kita ada mono, kita ada diatomic, and then kita ada polyatomic. Okey. Untuk monoatomic at temperature 300 Kelvin, so berapa degree of freedom dekat sini mono? Mono, how many degree of freedom at 300 Kelvin for monoatomic gas? Okay, alright. So you refer to this one. Cuba refer kepada table sini. Degree of freedom. Sebab kita ambil temperature ni. Temperature ni. Kita ada, alright, nilai kita adalah 3, lepas tu 5, lepas tu 6. Sekarang ni you compare di antara apa? You compare di antara mono dan poly. Awak compare di antara ni mono and poly. So mono berapa? 3. Kalau mono 3, poly dah jadi 6. So dia berapa kali? 2 kali. 2 kali. Jadi 2 kali kita kena pilih yang 2 kali lah. Okay. It is twice of average molecular kinetic energy for diatomic. Ni salah ni. For diatomic dia tak boleh sebab dia banding di antara polyatomic. Kandidat polyatomic. Twice of K tu ke? Twice of K, yes. Ni kita tukar ni. Ni salah ni. Ni jadi monoatomic. Yes, okay, alright. Boleh Boleh, sir. Okay, so we've done on section A. Okay, so I'm going to end the meet. Lepas tu nanti awak boleh tengok video untuk section B. Saya just record, nanti saya sharing. Okay. Alright. So just watch the video for section B. Okay, so I end the class here, then I will see you again tomorrow. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you. Yes, Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.